Okay. Alright. Dan ada kena isi nombor kad pengenalan dan angka giliran kat situ. Okay. So kodenya 1511 2. Okay, 1511 untuk sains, stroke 2 maksudnya untuk kertas 2 lah. Okay, so perhatikan semalam kita dah cover bahagian A nombor 1, 2, 3, 4. Okay, so berdasarkan perbincangan kita semalam, ada beberapa kehilangan markah lah kan. Contoh pemerhatian dan juga definisi secara operasi, tapi saya percaya dah masing-masing dah mula faham cara menjawab yang betul lah untuk mengelakkan kehilangan markah. Dari segi pemerhatian, benda yang nampak tersurat, pemerhatian. Okay, sama macam definisi secara operasi, yang komponen ketiga tu kan. A ialah bahan yang, maksudnya itu selepas yang tu adalah pemerhatian yang nampak. Jangan bagi yang tersirat. Okay, tu rujuk balik yang semalam lah. Cikgu dah ada upload kat YouTube. So dengan anggapan lah, okay, ada setiap satu soalan tu paling kurang awak salah satu markah kan, contohlah. So semalam daripada 20 dapat 16. Contohlah Lepas tu semalam kita tengok bahagian C, essay. Merancang eksperimen nombor 10. Markah penuh 10. So biasanya kehilangan markah berlaku pada prosedur. Okay, prosedur sebab kadang-kadang awak tak ingat macam mana nak dapat markah pada prosedur. Contohlah dapat 8. Okay, dah 24 dah. So kita nak cari lagi. Sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 30 markah. Okey, lepas tu 11, 12 itu pilih satu ada 10 markah. Katakanlah daripada 40 itu dapat 25. Okey, jadi 8, 13, 19. 2, 3, 4. 49 dah. So itu kalau markahnya macam ni. Bayangkan awak betul semua 20 markah. Kan? 20 markah sebab dah tera bahagian A. Bahagian C pula paling-paling common pun 15 markah. 35. Sini pula dapat 25. 60 dah. Okey. So last minute ni, study nota ringkas, banyakkan buat soalan past year Banyakkan buat soalan past year. Nanti cikgu akan share lah soalan-soalan past year. So awak kena ambil inisiatif buatlah sendiri. Sebab kita memang dah tak boleh nak jumpa depan-depan. Ada soalan tanya je. Jangan malu, jangan segan. Okay, so untuk kali ni kita nak sambung kepada, ada soalan untuk format kertas 2 ni? Jelas semua kan? A, B wajib jawab, C nombor 10 wajib jawab, 11 dan 12 adalah pilihan. Nak jawab dua-dua, 11, 12? Silakan. Kalau ada masa. Yang jadi masalah sebab tak jawab. Okay, so sama-sama bila cikgu tanya nanti, jawablah. Okay, orang pun makin bertambah. Okay, nombor 5. Tersambung semalam. Bahagian B, sekarang bahagian B. Okay, dia tak tulis situ. So 5 ni soalan bahagian B. Bahagian B ini adalah soalan fakta. Okay, soalan fakta yang mana awak perlu tahu untuk membolehkan awak jawab. Tak tahu, tak dapat jawab. Bahagian A, walaupun awak lupa, ingat-ingat lupa, tapi ada teknik dia kan mendapatkan jawapan. Sebab ada pada soalan, ada pada gambar rajah. Okey, jadi nombor 5 adalah proses penapaian. Proses penapaian. So apa yang dibuat? Larutan glukosa tambah yeast menghasilkan
Okey, jadi kat situ apa pemerhatian yang kita nampak? Apa yang nampak kat situ? Air menjadi kapur. Air menjadi kapur. Dah lupa ke? Yang besar kan? Tak nampak juga, tak tahulah benda tu. Apa tu? Adakah ini batu ajaib dalam Dragon Ball? Ada 7 biji ke semuanya? Apa ni? Bulat-bulat ni? Senyap. Tak ada siapa boleh jawab. Tak ada. Itu adalah gelembung gas. Penapaian menghasilkan gas. Okey, so apa fungsi air kapur? Apa fungsi air kapur? Siapa boleh jawab fungsi air kapur? Oi, pagi-pagi semua slow Apa fungsi air kapur kat sini? Gas apa kat sini? Gas karbon. CO2. Karbon dioksida namanya ataupun formulanya CO2. Dua tu huruf kecil. Jadi lime water ataupun air kapur ni fungsi dia nak kesan kehadiran air kapur. Okey. Jadi soalannya, persamaan perkataan di bawah mewakili tindak balas kimia dalam rajah 5.1. Glukosa, okey, dengan mesti ada yeast yang menghasilkan enzim zimase, okey, menghasilkan X dan karbon dioksida. So apakah X? Etanol. Etanol, okey. Soalan ini memerlukan cara memahami proses penapaian untuk menghasilkan alkohol dan kesannya pada organ tertentu. Okey. Jadi soalan 5A1, apakah X? Jadi awak jawab tadi etanol. Okey, betul. Atau nama dia alkohol. Ini nama khas. Ini sebenarnya nama am. Sebab ada alkohol ada macam-macam jenis. Macam-macam nama. Okay? Etanol, propanol, lepas tu ada butanol. Tapi itu awak tak perlu ambil tahu. Sebab dalam kimia itu kita belajar kimia ada belajar. Yang dalam penapaian hanya etanol saja. So tak ada kaitan dengan propanol, tak ada kaitan dengan butanol. Okey. Jadi dua-dua jawapan macam ni diterima, alkohol ataupun etanol. Okey, jelas Ada soalan tanya terus. Nyatakan satu ciri X. Okey, sekarang sanitizer. Awak spray, katakanlah spray. Apa jadi bila dah spray? Kalau biar. Sejuk. Sejuk, okey. Lepas tu? Dalam masa beberapa saat? Meruap. Meruap. So itu adalah sifat dia meruap. Mungkin ada yang sampai sekarang tak faham perkataan meruap. Okey, dia terus menjadi wap air pula. Terus meruap lah. Proses peruapan maksudnya daripada cecair tu tiba-tiba hilang. So sebab tu dia sesuai dijadikan sanitizer. Okey, katakanlah kalau bentuk air kan, awak nak cuci tangan memang basah lah kan. Sebab tu alkohol sesuai dijadikan bahan dalam etanol. Di samping fungsi penting dia adalah membasmi kuman. So sebab itu dalam sanitizer perlu ada sekurang-kurangnya 70% alkohol. Sekurang-kurangnya. Kalau kurang daripada tu maksudnya kurang berkesan untuk menghapuskan virus. So
ciri yang awak bagi tahu tadi, mudah meruap. Okey, mudah meruap. Okey, boleh. Mudah terbakar. Tiada warna. Takat didih yang rendah. Okey, so macam-macam lagi lah sifat-sifat alkohol. Okey. So, tanakan right pada unsur yang boleh didapati dalam X. So, alkohol mengandungi karbon. Karbon, oksigen dan hidrogen. Itu kandungan dalam alkohol. Dipanggil sebatian apa ni? Alkohol. Siapa tahu? Bab berapa ya? Bab, nama tajuk, nama bab tu sendiri. Sebatian apa? Kalau ingat. Karbon bukan organik. Karbon. Okey, sebatian karbon. Sebatian karbon adalah unsur yang mempunyai karbon dalam dia. Okey, seterusnya. Namakan satu bahan yang boleh digunakan bagi menggantikan larutan glukosa. Okey, dalam darjah 5.1. Jadi antaranya jus buah-buahan, kanji. Kalau buat beras pun boleh. Beras ataupun nasi. Apa-apa saja yang mengandungi glukosa. Jus nanas ke, jus tembikai ke. So, semuanya diterima dengan syarat semuanya ada glukosa. Tak boleh awak tiba-tiba buat apa yang tak ada glukosa. Contoh kacang tanah ke. So glukosa ni biasa dalam buah lah. Nak mudah ingat buah-buahan glukosa. Okey. So ini dia soalan kepada aras tinggi pula. Tadi aras pengetahuan dengan pengetahuan dengan kefahaman. Sekarang aplikasi. So sekarang awak kena tahu dia fokus kepada organ S dan organ T. Apakah organ S kat sini? Apakah S? Otak. T? Perut. Hati. Okey. Jadi contoh jawapan diterima. Okey, so kalau otak S tu melambatkan tindak balas otak. Okey. Sebab tu orang mabuk kalau tengok dalam cerita tu kan, dia tak boleh respon. Ataupun kalau yang memandu kereta, macam-macam sekarang awak tengok, boleh tengok video kan, video orang mabuk bawa kereta macam mana dia langgar semua. So banyak kes yang melibatkan pemandu mabuk sebab mereka tak boleh berfikir secara rasional, maklumat lambat sampai ke otak. Okay, jadi itu kesan kepada otak. So T menyebabkan sirosis hati. Cuma tu tak pasti kat sini kenapa sirosis ini tidak diterima. Cuba awak semak, ada tak buku rujukan kat situ? Kesan berlebihan terhadap hati, cikgu rasa betul sirosis hati ni. Ada tak buku rujukan? Tak ada buku rujukan. Tak menyebabkan kanser hati, kesan berlebihan. Kesan pengambilan alkohol secara berlebihan kepada organ S dan organ T. Okey, selesai untuk bahagian 5. So nampak kat situ soalan fakta. Kan? Soalan fakta. Betul faktanya, betul lah jawapannya. Tak macam soalan bahagian A kan? Bahagian A awak macam tahu je, salah teknik jawab, salah. Jadi bahagian B ni senang sekiranya awak dah study habis.
Jadi susah kalau banyak yang tak sadi. Itu je bahagian B. Okey, jadi ini adalah bab yang antara yang last dalam 3 kata 5. Okey, label makanan. Okey, jadi diberi rajah 6.1, rajah 6.2. Label yang terdapat pada 2 jenama sos cili yang berbeza. Okey, so kita tengok apa beza dia. V dengan W. Okay, so nampak kat situ bezanya sini ada tarikh luput. Okey, kemudian alamat penghilang, berat, kandungan, expired date. Okey, so apa yang akan disoal? Okey. Label manakah yang mematuhi peraturan makanan 1985? So ini fakta. Tapi andai kata awak lupa, awak tengok renung kedua-dua label tersebut, siapa yang tepat, cukup syarat pelabelan. Sos cili V. V kerana mengandungi melabelkan tarikh luput. Okey. So sos cili V. So dia buat rajah 6.2. Okey, boleh dia tulis rajah ataupun sos cili V. Okey. Ada tanya sebab, berikan satu alasan. So tengok bahagian B macam tu kan, fakta. So contoh jawapan yang terbaik adalah kerana rajah 6.2 mempunyai tarikh luput. Okey. Okey, seterusnya. Berikan satu alasan bagi jawapan anda di A1. Oh, contoh jawapan lain sederhana. Kerana memenuhi segala peraturan-peraturan. Nampak? Kerana dia senang je nak cari makan kan. Memenuhi segala peraturan makanan 1985. Memang betul kerana dia patuh peraturan. Tapi tak spesifik lah. Jawapan nak senang je kan. Okay. So kena bagi tahu dengan jelas lah. Kerana mempunyai tarikh luput. Okay, nampak kat situ. Kerana alasan secara umum. Memang dia patuh arahan. Tapi macam mana dia patuh tu? Bahan manakah yang digunakan sebagai bahan awet dalam sos cili? Nampak fakta. So, apakah yang digunakan sebagai pengawet dalam sos cili ini? Cuka. Cuka So, itu memerlukan awak ingat. Cuka. Ataupun kalau ada gula, gula lah. So, kat sini awak kena ingat contoh-contoh bahan tambah dalam makanan. So, nitrogen benzoat. Salah. Nyatakan satu fungsi bahan awet dalam 6B1. So, soalan dia beranak cucu. So, fungsinya adalah untuk mengelakkan pertumbuhan mikroorganisma dalam makanan. Apa lagi fungsi bahan awet? Melambatkan makanan dari rosak. Menjadikan makanan lebih tahan lama kan. Okay, nampak dia jawab kat situ fungsi bahan awet menambah lagi rasa dalam makanan. Ini fungsi apa? Menambah rasa? Apa? Fungsi siapa? Menambah lagi rasa? Macam Ajinomoto tu, MSG. Itu dinamakan penambah perisa ataupun perasa. So, ini salah. Okay. Kedua-dua jenama menggunakan pewarna tiruan dalam produk mereka. Adakah anda setuju dengan penggunaan pewarna tiruan dalam makanan? Okey, so soalan kebat. Wajarkan jawapan anda. So ini soalan 2 markah kalau tak silap cikgu. Sekejap tengok sekejap. Soalan 6C.
Soalan 6C. So, apa-apa pun awak tengok markah. Okay, so berapa markah kat situ? 2. Okay. So, 2 markah. Kalau 2, berapa point perlu? 2 lah kan? Jadi, awak boleh buat point. Nombor ke, point ke, ataupun jawab dalam sebaris, tak ada masalah. Tak ada masalah nak jawab bentuk point ke ataupun sebaris. Cuma apa yang perlu ada, dia tanya, do you agree? Bahasa Inggeris pula. Adakah anda setuju? So kalau awak jawab ya, saya setuju. Terus dapat 1 markah. So tinggal nak cari sebab. Atau awak jawab tidak. Tidak. Juga 1 markah. Cuma jawapan sebab kat sini mesti sesuai lah. Kalau ya, maksudnya sokong. Bukanlah ya, saya setuju. Tetapi jawapan alasan dia kerana pewarna tiruan membahayakan kesihatan. Tak masuk kan? Kalau tidak tu boleh. Tidak. Kerana pewarna tiruan boleh menyebabkan kanser. Baru ngam. Jadi kat situ dua-dua ya atau tidak diterima. Kalau ya, kenapa? Okay, kenapa agak-agak awak setuju kalau ya? Ramai kat sini setuju atau tidak pewarna tiruan ni? Okay, cuba cakap. Ramai setuju atau tidak adanya pewarna tiruan dalam produk makanan? Setuju. Hello. Setuju sebab? Mencantikkan lagi makanan. Okey, menambahkan, mencantikkan lagi makanan. Ayat macam kelakar, tapi boleh diterima. Menampakkan makanan tu lebih menarik. Ni kalau nak jual kita mestilah nampak menarik kan. Awak tengok McD. Dia punya colour, merah ayamnya. Menarik kan? Awak bayangkan ayam McD tu kusam, pucat, putih je. Awak rasa terliur tak? Tak kan? Jadi dari segi dari segi aspek tu, ya, kerana menambahkan lagi apa dia cakap tadi, bagi nampak menarik makanan itu. So setuju 1 markah kerana pewarna tiruan membuatkan makanan lebih cantik, lebih menarik dan lebih sedap. Nampak lebih menarik. Lebih sedap ni tak sesuai pun sebenarnya. Tapi nampak lebih cantik. Macam ayam McD kan, cerita tadi nampak merah. Bila kita tengok ayam colour merah macam tu, sedapnya nampak. Berbanding ayam pucat dia kan, tak menarik. Okay. So itu kalau setuju. Kalau tak setuju, terus dapat 1 markah juga. Kerana pewarna tiruan merosakkan ginjal. 1 markah, 2 markah. Okay, kita tengok contoh jawapan yang tak dapat markah ni. Yang sederhana ni. Saya tidak setuju dapat sini. Kerana pewarna tiruan tidak baik untuk kesihatan, dan ianya bukan daripada sumber alam semula jadi. Okay, jadi dia tak ada point kat situ. Pewarna tiruan tidak baik. Tidak baik untuk kesihatan dan ianya maksudnya umum lah. Tak setuju contoh pewarna tiruan boleh merosakkan ginjal tadi, boleh menyebabkan kanser, boleh menjejaskan kesihatan. Menjejas kesihatan pun tengok kat sini tidak baik untuk kesihatan, lebih sama macam menjejaskan kesihatan. So kat situ dia macam tak terima alasan. Tidak baik untuk kesihatan. So kena bagi tahu dengan jelas macam mana pewarna tiruan tu bagi kesan. Contoh jawapan Cemerlang 2. Setuju jika ia menggunakan dengan kuantiti secukupnya dan tidak berlebihan. Jika pewarna itu berlebihan, boleh mendatangkan penyakit pada pengguna.
Mengonsumsi dah tidak berlebihan. Jika warna itu berlebihan, boleh mendatangkan penyakit kepada pengguna. Saya setuju. Boleh mendatangkan penyakit kepada pengguna. Jap. Betul ke? Ni bukan cemerlang ni rasanya. Ni sederhana juga ni. Okey, jadi mendatangkan penyakit ini adalah umum. Jadi awak kena bagi tahu penyakit apa. Baru dapat markah kat situ. Okey? So pada tahun 2017 tu dia tak terima pendapat umum macam tu. Yang kena bagi tahu dengan detail penyakit apa. Ada yang berjaya tak berjaya masuk.